Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wahsahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Qala asy-syaikhul muallif Al-Imam Tajuddin Abul Fadli Ahmad ibn Muhammad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Fal qalbu bimathabatil aini wal ainu la tara biha kullaha bal bimiqdaril adasati minha wa kadzalikal qalbu la yuradu minhu al-lahmaniyatu balil latifatu allati awda'aha Allahu fihi wa hiya al-mudrikatu wa ja'ala Allahu al-qalba mu'allaqan fil janibil aysari kaddalwi fa in habba alayhi hawa syahwati harrakahu wa in habba alaihi khatirut taqwa harrakahu fataratan yaghlibu alaihi khatirul hawa wa taratan yaghlibu alaihi khatirut tuqa hatta yu'arrifaka marratan minnatahu wa marratan qahrahu famarratan yaghlibu alaihi khatirut tuqa liyamdahaka wa marratan yaghlibu alaihi khatirul hawa liyazummaka. Alhamdulillah, hari ini insyaAllah kita menyambung pengajian menggunakan kitab Tajul Arus, mahkota pengantin. Itu terjemahan secara harfiahnya ataupun secara kontekstualnya mutiara hikmah, mutiara-mutiara nasihat yang diluahkan oleh Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Kita sampai ke muka surat 119 pertarungan antara lintasan hati bertakwa dan juga lintasan hati berhawa nafsu. Jadi disebutkan di sini fal qalbu bimathabatil ain, maka hati itu ia seolah-olah sama seperti mata. Mata itu bukanlah keseluruhan mata itu melihat. Malahan dia hanya melihat sekadar bahagian tertentu daripada mata. Kalau kita belajar tentang ilmu biologi, khusus kepada mata, bukan the whole eyeball itu yang melihat. Tapi ada bahagian kanta dia, apa kita panggil, retina dia, yang mana arca objek itu boleh dilihat. Tapi bukan semua bahagian mata itu dapat melihat. Jadi hati juga seumpama itu. Demikianlah juga hati. Bukanlah dikehendaki daripada hati itu al-lahmaniyah, iaitu bahagian dagingnya itu, bukan. Tetapi yang dimaksudkan adalah al-latifatu allati awda'aha Allahu fihi, iaitu latifah,
satu perasaan yang boleh memahami, yang boleh merasai, yang boleh menjiwai, menyebabkan satu orang tu boleh berubah total daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain dengan sebab apa yang berlaku dalam hati dia. Orang boleh menangis teresak-esak, bahkan orang boleh meraung kerana apa yang masuk dalam hati dia. Bukan kebetulan hati itu masih sama saja. Daging yang katakan hati itu masih sama saja, tidak berubah zahirnya. Tetapi yang dimaksudkan itu latifah, yang lembut, yang tak nampak oleh mata, yang intangible. Bukan dia tangible yang kalau misal kata ada pembedahan, boleh dikeluarkan, open heart surgery misalnya, boleh dibelah dada patient tu dikeluarkan. Macam mana? Ya. Bukannya itu. Tapi yang dimaksudkan adalah yang intangible, yang tidak nampak. Yang tapi Allah letakkan di situ. Wahyal mudrikatu. Dan dengan yang latifah tadilah, yang tak nampak oleh mata itulah, dia dapat mengerti dan memahami sesuatu. Jadi kalau orang Melayu pun kadang kita cakap, dia ni tak ada hati perut. Ada je hati dia. Perut dia pun ada. Ke depan lagi perut dia, maju ke depan. Tapi maksud tak ada hati perut tu macam tak ada perasaan. Tak ada timbal rasa. Tak ada boleh berfikir sesuatu yang elok misalnya. Itu istilah yang kita kata tidak ada hati perut. Ya? Tapi organnya ada. Cuma latifahnya itu tidak dapat memahami dengan baik. Dan Allah telah menjadikan hati nurani itu tergantung seperti timba pada rusuk sebelah kiri. Sebab yang dimaksudkan hati di sini bukan liver dalam istilah kolbu ni. Dia adalah jantung, heart. Yang kalau kita lihat, kita masing-masing, kan jantung kita tu ada di sebelah kiri. Ke ada orang ada jantung sebelah kanan, je cek. Yang kita tahu jantung kita ni ada di sebelah kiri. Kita boleh, even kalau kita letak jari kita tu, mungkin kita boleh rasa degupan dia, degupan jantung tadi. Jadi ini umpama yang diberi oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala. Umpama katakan kalau perigi, zaman dahulu perigi kan ada timba dia. Mana timba tu kan dia kadang tu dibiarkan tergantung. Untuk tujuannya untuk nanti bila nak ambil air, barulah timba tu diturunkan. Ada yang jenis dengan tangan, tapi yang kita gambarkan ni, yang dia dengan ada alat yang memusingkan dia tu. Kalau tak dia tergantung je timba tu ke atas, bila nak ambil air, orang tu akan pusing. So tali tu akan menurunkan timba tu ke bawah. So timba tu kan dalam keadaan tergantung. Dan kalau ada angin yang bertiup, timba tadi akan bergoyang. Jadi ibaratnya macam itu. Ini ibaratlah, bukan betul-betul timba ya. Jadi dikatakan di sini, dan Allah Ta'ala telah menjadikan hati nurani ini tergantung seperti sebuah timba yang berada pada rusuk sebelah kiri. Jadi dilindungi oleh tulang-tulang ni. Bahaya juga kalau tak ada tulang ni, tertumbuk kena jantung tu, masalah pula. Muncullah ada tulang yang keras ni, protect jantung kita ni. Organ yang penting dalam badan kita ni, dari segi nyawa pun. Kalau jantung tu dah berhenti pump darah, basically meninggal lah hamba Allah tu. Kecuali kalau dapat diusahakan supaya dia pump balik. Jadi maka bila timba, jika bertiup kepadanya keinginan syahwat, jadi ada kalanya di hati ni dia affected dengan apa yang ada pada persekitaran dia. Secara ringkasnya ada dua faktor utama yang akan memberi kesan kepada hati. Pertama adalah keinginan syahwat. Dia nampak sesuatu daripada habuan dunia ni, maka ada nampak hati, kalau kita katakan timba yang tergantung tu, nampak timba tu bergoyang. Digoyangkan oleh apa? Digoyangkan oleh keinginan syahwat. Jadi ibaratnya begitu. Bukanlah betul-betul hati itu bergoyang, tidak, tapi hati itu akan teringin. Misalnya kalau orang tu ditawarkan duit rasuah, jadi hatinya tu akan digoncangkan. Nak ambil tak? Tak ambil, banyak. Kalau ambil macam mana? Benda ni salah. Benda ni haram.
ataupun keinginan-keinginan syahwat makan, keinginan syahwat kepada pasangan. Jadi ini yang menggoncangkan hati seseorang itu. Dan jika bertiup kepadanya lintasan hati takwa, ada masanya hati kita ni terkesan dengan keinginan nak bertakwa, keinginan nak melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ni nak menghampiri di bulan Ramadan ini, sepatutnya dah ada tiupan-tiupan takwa dalam hati kita. Dah ada tiupan-tiupan azam untuk kita tu memfokuskan kepada ibadah, memfokuskan kepada bertaubat kepada Allah, memfokuskan kepada berzikir kepada Allah Ta'ala. Dah ada tu tiupan takwa tadi. Dan itu juga akan menggerakkannya. Jadi hati kita ni, kalau kita boleh bayangkan umpama satu timba yang tergantung, ada kalanya ditiup dengan tiupan syahwat, dia bergerak. Dia akan terkesan. Ada kalanya dia ditiup dengan tiupan takwa, juga dia akan terkesan dengan tiupan takwa tadi. Maka kadang-kadang lintasan keinginan nafsu mengalahkannya. Ikut nafsu lah. Buat maksiat lah. Buat benda haram lah. Dan kadang-kadang lintasan takwa mengalahkan lintasan keinginan nafsu. Ada kala tak. Dia berjaya menahan diri dia daripada buat maksiat. Dia berjaya memaksa diri dia buat taat. Buat taat ni pun kadang kena paksa. Kadang kita fikir-fikir macam malas nak solat. Fikir-fikir macam tak nak puasa hari ni. Tapi kita lawan. Takwa itu mengalahkan nafsu. Nah, kalau ikut nafsu, berbuka je lah, lapar dah ni. Cuaca panas terik pula ni. Dahaga lah. Tak payahlah sambung puasa, buka puasa je lah. Tapi, dikalahkan oleh takwa. Kita tahan diri kita. Kita teruskan berpuasa. Walaupun, kalau kita berbuka pun, tidak ada orang tahu sebenarnya. Jadi, itulah kelebihan. Kelebihan berpuasa ini, yang Allah Ta'ala berbuka pun orang tak tahu. Janganlah buka puasa di restoran, orang tahulah. Kalau di rumah misalnya, senyap-senyap kita minum air, siapa tahu. Senyap-senyap kita makan nasi, siapa tahu. Tapi dia tiupan takwa tadi mengalahkan tiupan syahwat. Jadi dia battles, pertempuran. Our life itself is a war, satu peperangan. So akhirnya kita harap kita akan memenangi peperangan ini. Tapi dalam peperangan yang panjang ini, ada battles, ada pertempuran. Macam kita kata World War II dulu, itu satu peperangan yang besar, melibatkan banyak negara dalam dunia, sehingga dipanggil Perang Dunia. Tapi bukan maknanya perang itu hanya sekali pertempuran. Ada banyak pertempuran yang berlaku. Ada kalanya dimenangi oleh pihak sini, ada kalanya dimenangi oleh pihak satu lagi. Itu kita katakan the battles continue. Pertempuran itu berterusan, maka jangan kita give up. Kalau ada masanya nafsu yang menang, jangan kita terus give up. Aku ni memang dah confirm lah ahli neraka lah. Tak ada maknanya lah aku jadi baik. Jangan. Kerana peperangan belum tamat. Peperangan hanya tamat bila kita menghembuskan nafas yang terakhir. Barulah peperangan itu tamat. Selagi mana kita belum menghembuskan nafas yang terakhir, belum lagi berada pada sakaratul maut, maka peperangan itu belum habis lagi. Yang berlaku ada kalanya dalam satu pertempuran, kita kalah. Dan dalam pertempuran yang lain, kita menang. Ada kalanya kita dikalahkan oleh hawa nafsu, dan ada kalanya tiupan takwa itu yang memenangi dan mengalahkan hawa nafsu. Begitulah berlakunya pertarungan dalam hati nurani, sehingga Allah memperkenalkan kepada kamu hikmat penciptaannya. Jadi, memang itu nature-nya. Kita ada nafsu, ada akal, ada keinginan, ada pertimbangan. Jadi ongoing benda tu. Tak boleh juga kita menyangkakan kita akan menang sentiasa dalam pertempuran. Ada kalanya kita kalah, dikalahkan oleh nafsu. Dan tak boleh pula kita biarkan je nafsu bermahajara-lela. Kita kena buat strategi, buat cara macam mana kita nak kalahkan nafsu. Dan memang bulan Ramadan yang menghampiri ini, itu satu cara yang Allah sendiri telah
anugerahkan kepada umat Islam untuk mereka itu melatih dan mengekang hawa nafsu mereka. Nafsu-nafsu yang utama, ya. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu nak berhubungan intim, itu yang kita terpaksa tahan pada siang bulan Ramadan, ya, daripada masuk waktu subuh sampailah pada masuknya maghrib. Walaupun kita rasa lapar, kita tahan nafsu, tak makan. Walaupun kita rasa sangat dahaga sampai kering, mulut, bibir semua kering, tekak kering, kita tahan nafsu kita. Walaupun kita ada keinginan untuk bersama dengan pasangan kita, mungkin dah lama tak jumpa, ataupun orang muda baru kahwin, keinginan untuk bersama dengan pasangan tertinggi, tapi waktu tu masih siang lagi. Maka kita tahan hawa nafsu kita. Waktu malam boleh dibenarkan. Tapi mungkin keinginan tu datang pada waktu siang. Jadi dia tahan. Itu hikmah. Penciptaan ni adalah kita ni diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Ta'ala yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semoga Allah dengan tujuan bahawa Allah menguji kamu, siapa antara kamu tu yang paling elok amalan dia. Kemudian sekali Allah Ta'ala memperkenalkan kurniaan anugerahnya. Allah bagi kita tu dapat melakukan ketaatan, kita dapat menang mengalahkan hawa nafsu. Dan ada kalanya Allah memperkenalkan sifat qaharnya. Walaupun kita ni, kalau boleh kita nak jadi orang baik, kita tidak nak buat maksiat. Tapi Allah yang maha berkuasa. Kita dapati ada kalanya itu kita lemah. Kita masih tidak dapat mencapai cita-cita kita. Cita-cita kita tu kalau boleh nak tahajud tiap-tiap malam. Tapi nak bangun pun kita ngantuk. Kadang dah jaga, sambung balik tidur. Itu namanya qahar. Kita terpaksa tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalanya Allah perkenalkan dengan anugerahnya. Allah bagi kita boleh bangun, boleh munajat, boleh taubat, boleh berdoa. Ada kalanya Allah perkenalkan qaharnya. Kita terpaksa patuh kepada takdir, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekali lintasan takwa mungkin mengalahkan lintasan nafsu supaya dia memuji kamu. Dan sekali yang lain, lintasan nafsu pula mengalahkan lintasan takwa supaya dia dapat mengeji kamu. Jadi kita ni, tak adalah kita ni give up. Ada kalanya kita dapat pujian. Dan tidak adalah kita jadi sombong, kita jadi lupa diri. Ada kalanya kita dapat kejian. So kita seimbang. Kalau kita asyik dikeji saja, kita nanti give up. Kalau kita asyik dipuji saja, nanti kita lalai. Kita jadi leka. Jadi inilah perjalanan, perjuangan, peperangan, pertempuran yang berlaku dalam hati seseorang. Sehinggalah peperangan itu tamat, selesai dengan dia meninggal dunia. Dah habislah negeri ujian. Kembali kepada negeri balasan. Qala rahimahullah ta'ala fal qalbu bimathabatis saqaf. Fa idza uqida fil baiti narun sa'ida dukhanu ila as-saqfi fasawwadahu. Fakadzalika dukhanu syahwati idza nabata fil badani sa'ida dukhanuhu ila al-qalbi fasawwadahu. Jadi hati ni tadi kita diberi bandingan hati ni umpama mata. Sekarang diberi bandingan hati itu umpama siling. Rumah kita ni ada siling, ada dinding, ada siling, ada tiang. Jadi kalau hati ni pada satu sudut ia umpama siling. Jadi apabila dipasang api dalam rumah, bukan zaman dululah especially ya. Zaman sekarang ni mungkinlah api dia kurang asap. Lagilah pula kalau yang pakai elektrik kan, yang pakai elektrik burner tu kan, tu asap dia kurang. Tapi kalau kita lihat zaman dahulu yang masak pakai kayu api, asap dia kan hitam betul. Jadi bila dipasang api begitu, misalnya
periuk yang dapur yang menggunakan kayu api, kita boleh bayangkan macam itu zaman-zaman dulu. Asapnya naik sampai ke siling. Jadi akhirnya siling tu jadi hitam. Demikianlah juga asap daripada syahwat. So called asap lah ya. Syahwat tu tak nampaklah asap dia. Kok orang tu ada syahwat keluar asap ke kepala dia, tak ada lah. Tapi bayangan ya, ada asap yang terbit pada syahwat itu. Apabila tumbuh syahwat itu dalam badan seseorang, maka asapnya itu naik ke siling dia, iaitu hati. Jadi kita ni nak kena sentiasa kawal. Sebab manusia ni memang dibekalkan syahwat. Zuyina linnasi hubbus syahwat minan nisa dan sebagainya. Dihiasi pada manusia ni kasih kepada keinginan syahwat. Orang lelaki dia kasih pada orang perempuan. Nak pula kasih nak dapat anak pinak, kasih nak dapat emas dan perak, kasih nak dapat kenderaan-kenderaan yang bagus. Itu kita ada syahwat. Kita ada keinginan ya, kita nak kalau boleh rumah kita tu selesa, kenderaan kita tu kenderaan yang bagus, kita nak dapat pasangan idaman hati kita. Lepas tu kita nak dikurniakan anak-anak yang menggembirakan hati kita. Itu syahwat namanya. Jadi syahwat ini nak tak nak kita kena kawal. Kalau tidak nanti habis hitam hati kita itu dengan asap syahwat. Qala rahimahullah ta'ala idza zalamaka al-ghawiyyu farji' ila al-qawi wa la takhaf minhu fayusallatu 'alaika. Apabila satu orang yang ghawi, orang yang menyesatkan, iaitu sama ada manusia, dalam sini ditulis sini nafsu dan syaitan ya. Apabila orang yang ghawi, yang menyesatkan ni menzalimi kamu, dengan dia mendorong kamu kepada keburukan, nak buat macam mana? Farji' ilal qawi. Hendaklah kamu kembali kepada yang maha kuasa. Kamu kena nak tak nak kembali kepada Allah. Jadi bila kita diuji dengan pelbagai ujian, termasuk ujian kita itu terlibat dengan maksiat. Ujian kita itu dijadikan ketagih dengan maksiat. Tak boleh tinggal maksiat. Jadi kita sentiasa dizalimi oleh nafsu kita. Kita sentiasa dizalimi oleh syaitan. Maka nak buat macam mana? Farji' ilal qawi. Kembali semula kepada yang maha kuasa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Merintih, merayu, memohon, menangis. Semoga Allah yang selamatkan kita. Janganlah kamu takut pula daripada orang yang zalim tadi. Nanti kamu akan dikuasai oleh dia. Kamu kena takut kepada Al-Qawi, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mithalu man yashhadu darara minal makhluqina kaman darabal kalba bihajarin fa aqbala al-kalbu 'ala al-hajari ya'adduhu wa la ya'rifu anna al-hajara laysa bifa'ilin fayakunu huwa wal kalbu sawa'un. Perumpamaan orang yang dia lihat ada kemudaratan daripada makhluk. Makhluk menzalimi dia. Makhluk memfitnah dia. Makhluk memaki dia, mencaci dia. Dalam zaman sekarang ni, makhluk troll dia. Ataupun makhluk nak menyakiti tubuh badan dia. Makhluk nak merampas harta benda dia. Ini namanya darar. Ini namanya benda-benda yang mendatangkan mudarat. Zahirnya kita lihat daripada makhluk lah. Makhluk itulah nak mencederakan kita. Makhluk itulah yang nak merampas harta benda kita. Makhluk itulah nak memfitnah kita. Nak buat tuduhan palsu kepada kita. Ini semua darar kita lihat daripada makhluk. Jadi orang yang dia hanya melihat setakat itu saja, dia tak boleh go beyond daripada apa yang zahir tadi, maka adalah seumpama orang yang memukul anjing dengan batu. Maka bila satu orang tu dia ambil batu dan dia baling kepada anjing. Jadi anjing itu bila kena pada batu itu kena kepada dia, dia pun menerkam kepada batu tu dan menggigit. Dia ambil batu, dia hayun kepada anjing atau kayu. Jadi anjing tu attack batu tadi, attack kayu tadi. Dan menggigitnya. Dan dia tidak mengerti bahawa bukan batu itu yang melakukannya. Batu itu hanya alat saja. Yang memukul dia bukannya batu tadi. Maka justru itu, jadilah dia seperti orang yang samalah seperti anjing tadi.
Anjing tak apalah, dia binatang. Kita manusia. Kita kena ada ability to look beyond apa yang zahir. Zahir, ya orang tu yang fitnah kita. Tapi tidakkah orang tu adalah makhluk Allah? Tidakkah tindak tanduk dia di bawah kuasa Allah? Tidakkah yang mampu menghilangkan kemudaratan daripada dia itu adalah Allah? Tiba-tiba kamu disebabkan sibuk dengan melayan apa yang dilakukan oleh makhluk kepada kamu, kamu sampai lupa Allah di sana. Kamu sampai lupa berdoa, kamu sampai lupa pasrah, kamu sampai lupa panduan hukum daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya orang tu fitnah kita, kita fitnah dia balik. So kita dah lupa kepada Allah. Allah tidak membenarkan kita melakukan fitnah. Allah tidak membenarkan kita itu menzalimi orang. Jadi ini kalau macam tu tak ada bezalah kamu dengan anjing tadi. Anjing tak apalah, dia binatang. Mithalu may yashhadul ihsana minal makhluqina kadabati idza ra'at sayisaha basat wa yadnu ilaiha malikuha fala tulqi ilaihi balan. Kemudian perbandingan orang yang menyaksikan kebaikan yang dihulurkan kepadanya itu, dia hanya nampak setakat makhluk. Dia hanya nampak, oh orang ni boleh bagi dia pangkat, orang ni boleh bagi dia duit, orang ni boleh bagi dia kesenangan. Dia tak nampak Allah. Maka samalah seperti haiwan ternakan yang apabila dia melihat pengembalanya, lalu dia menggoyang-goyangkan ekornya, seronoklah, kegembiraan. Maka dalam masa sama, tuan empunya binatang ternakan itu menghampirinya. Maka binatang ternakan tadi langsung pun tidak memberi perhatian dan tidak menghirau, pedulikan kehadiran tuannya. Jadi pengembala itu hanya staff saja. Dia hanya jaga sebab dibayar gaji oleh pemilik dia. Jadi yang nak tentukan kamu ni kena sembelih ke, kamu ni dijual ke, kamu tu terus diberi makan ke, itu kan tuan. Yang kamu seronok tu dengan pengembala. Kamu bila tuan datang, kamu tak kenal dia. Kamu tak tahu. Oh, bila pengembala datang, kamu bukan main seronok. Sebab pengembala yang nampaknya bagi makan, bagi minum. Kamu tak tahu kalau tuan tu kata, yang ni bawa ke sini, ada orang nak beli, kita ambil yang ni lah. Sembelihkan untuk raya korban, sembelihkan untuk akikah dan sebagainya. Jadi macam binatang jugalah pemikiran kamu. Kamu still fail to see beyond. Kamu masih terikat dengan melihat kepada makhluk. Kamu tidak boleh melihat kepada Khaliq, kepada yang Maha Pencipta. Kamu gagal melihat kepada Rabbul Makhluqin, kepada Tuhan sekian alam. Kamu stuck dekat situ. Kamu stuck dekat makhluk. Kamu sibuk merasakan kamulah yang terpaksa usaha susah payah untuk menghilangkan mudarat daripada makhluk. Kamu sibuk merasakan kamulah terpaksa membodek, memuji, mengangkat supaya kamu dapat nikmat daripada makhluk. Kamu lupa bahawa yang boleh menghilangkan kemudaratan dan boleh mendatangkan kemanfaatan hanya Allah sebenarnya. Kamu buatlah macam mana pun, kalau Allah tidak izinkan, tak dapat. Kamu usahalah macam mana pun, kalau tidak ada ketentuan daripada Allah Ta'ala, tidak akan berlaku. Jadi, ini maksud daripada nasihat ini. Kalau kita berdepan dengan apa-apa yang dilakukan oleh makhluk, baik keburukan maupun kebaikan, jangan sampai membawa kita lupa kepada Rabbul Makhluqin, kepada Tuhan, kepada makhluk ini. Sekiranya kamu yang seorang yang berakal waras, fa in kunta aqilan fashhadil asya'a min Allah azza wa jalla wa la tashhadha min ghairihi. Kalau kamu betul-betul orang yang berakal waras, maka hendaklah kamu mensaksikan bahawa segala sesuatu itu datang daripada Allah azza wa jalla. Bila ada orang menyakiti kita, kita ingat ini adalah ketentuan Allah Ta'ala, maka kita sabar. Dan kita ada fikir mungkin ini kafarah daripada dosa kita. Kenapa kita diuji dengan ujian ini? Kenapa kita ditimpakan dengan bala ini? Mungkin itu kafarah dosa kita. Mungkin kita tak sedar. Mungkin dahulu kita pun ada buat sesuatu yang menyakiti orang lain. Sekarang Allah balaskan dengan orang lain menyakiti kita. Jadi di hari akhirat, sekurang-kurangnya dosa kita itu telah terkafarahkan dengan musibah yang menimpa kita. Demikian bila kita dapat sesuatu nikmat, maka kita jangan lupa bahawa yang memberi nikmat adalah Allah. Dan yang memberi boleh menariknya pada bila-bila masa. Nikmat kekayaan, nikmat kesihatan, nikmat kelapangan.
Apa saja nikmat yang ada pada kita sekarang, sekelip mata saja Allah boleh tarik. Jangan sampai kamu lupa pemilik sebenar yang menentukan kebahagiaan dan juga kecelakaan seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah ta'ala laisat ta'ihu man taha fil bariyati balit ta'ihu man taha an sabilil huda tatlubul izza minan nasi wa la tatlubuhu minallah. Faman talabahu minan nasi faqad akhta'at tariqa wa man akhta'at tariqa lam yazidhu sayruhu illa bu'da. Fa hadha huwa ta'ihu haqqo. Nah, jadi siapakah orang yang benar-benar sesat? Ya. Taih ni orang yang kebingungan. Pergi sana, mana ni? Lain tempat ni. Aku nak pergi sini pasal apa sampai sana ni? Yang ni kok mana? Taih. Dia bingung, sesat. Jadi, bukanlah orang yang sesat itu, orang yang dia kebingungan di dalam perjalanan, ya, dalam padang pasir ke, hutan belantara ke, itu sesat jugalah. Tapi bukan itu sesat yang sebenar. Bahkan yang sesat sebenarnya adalah orang yang sesat tak jumpa jalan hidayah. Dan tanda orang tak jumpa jalan hidayah ni apa? Dia memohon kemuliaan daripada manusia. Dia mengharapkan dari manusialah dia akan dapat kemuliaan. Dari manusialah dia akan dapat kebahagiaan. Sesatlah tu. Sesat jalan. Bukan jalan dia. Kemuliaan tu bukan datang dari manusia. Wala tatlubuhu minallah, dan kamu tidak memohon kemuliaan itu daripada Allah. Al-mu'izzu wal muzillu huwa Allah. Yang bagi kemuliaan, yang menghinakan adalah Allah. Satu orang jadi mulia, Allah yang bagi mulia. Satu orang jadi hina, Allah yang hinakan dia. Jadi kalau kita ingat, Al-mu'izz adalah Allah. Yang memuliakan adalah Allah. Al-muzil, yang menghinakan juga adalah Allah. Maka taklah kita tu kemaruk nak berbodik kepada manusia. Taklah kita tu kemaruk nak pleasekan manusia. Ada orang dia risau sangat apa orang kata. Sekali lagi orang kata apa pula. Orang tengok aku lagu mana pula. Orang nilai aku, orang judge aku macam mana. Lantak pi. Lantak pi lah. Kita nak puaskan hati semua orang tak akan mungkin. Ridhan nasi ghayatun la tudrak. Redha daripada manusia ni lah satu cita-cita yang tak mungkin akan dapat dicapai. Ada sebahagian manusia redha dengan kita, sebahagian yang lain tidak redha. Ada pun manusia yang baik dengan kita pun bukan dia redha dengan kita 100%. Ada apa yang kita buat dia suka, ada benda yang kita buat dia tak suka sebenarnya. Maka jangan kita itu menuntut kemuliaan, kedudukan daripada manusia. Tuntut daripada Allah. Faman talabahu minan nasi faqad akhta'a tariqa. Maka barang siapa yang menuntut kemuliaan daripada manusia, maka dia dah salah jalan dah. Salah jalan nak sampai macam mana? Zaman sekarang ni pun kita ada Waze, ada Google Map, macam-macam map. Ya. Tapi kalau kita salah jalan, tak sampai. Kalau tu map bagi tahu, dia suruh dia reroute balik. Pasal kita tadi silap ambil junction. Patut ambil junction sini, kita pergi masuk junction awal sangat. Ataupun kita lajak tak masuk junction tadi. Dia terpaksa recalculate balik. Dia terpaksa rerouting balik. Pasal kalau tak sampai lah. Kamu dah set tujuan kamu nak pergi situ. Jadi kamu lalu jalan yang tidak sampai, kena pusing lain lah. Wa man akhta'a tariqa lam yazidhu sayruhu illa bu'da. Siapa yang salah jalan, maka perjalanan dia itu tidak menambahkan buat dia kecuali makin jauh. Dia nak pergi KL, ambil jalan patah balik ke Pantai Timur, macam mana bila nak sampai KL? KL kod sini, hang pergi kod sana. Lagi hang laju, lagi jauh daripada tujuan hang tu. Jadi lagi orang yang silap jalan, kalau lagi dia berjalan, lagi jauh dia daripada tujuan. Fahadha huwa ta'ihu haqqa. Orang macam inilah orang yang sesat dengan sebenar-benarnya. Qala rahimahullah ta'ala, idza qulta la ilaha illallah talabakallahu biha wa bihaqqiha wa huwa alla tansuba al-asya'a illa ilaihi. Ini tuntutan. Kalimah la ilaha illallah tu ada tuntutan dia. Ada hak yang perlu dipenuhi. Ya. Apabila kamu mengucapkan kalimah la ilaha illallah,
Maka Allah menuntut dengan kalimah itu dan juga dengan hak kepada kalimah itu. Bukan la ilaha illallah tu free macam tu lah. Dia ada tuntutan dia. Dia ada consequence dia. Kalau orang sign kontrak, bukan saja je aku sign ni, ya dah. Hang sign kontrak itu ada terma-terma dia. Ada kewajipan-kewajipan yang hang kena penuhi. Bukan hang pakai sign macam tu je. Ada benda-benda yang hang kena buat. Ada benda-benda yang hang tak boleh buat. Pasal hang dah sign kontrak. Jadi, bila dah sebut la ilaha illallah tu bukan macam tu ya. Ada tuntutan dia. Ada, kalau kita kata dalam bahasa kontrak ni, ada legal consequence dia. Jadi apa dia consequence dia? Apa tuntutan kewajipan bila kita dah ucap la ilaha illallah? La ilaha illallah tu terkandung dalam tu la ma'buda illallah. Tidak ada yang kita sembah melainkan Allah. Kemudian tidak ada la maksud illallah. Tidak ada yang kita nak melainkan Allah. Dan kita termasuk di situ juga la matlub illallah, tak ada yang kita tuntut melainkan Allah, ridha Allah yang kita nak sebenarnya. Kemudian termasuk juga la darra, tidak ada yang bagi mudarat, wala nafi'a, tidak ada yang bagi manfaat, wala raziqa, tidak ada yang bagi rezeki, wala syafi'a, tidak ada yang menyembuhkan, dan seterusnya, illallah, kecuali Allah. Yang bagi manfaat, yang bagi mudarat, yang bagi kita sihat, yang bagi kita harta, yang bagi kita rezeki, Allah saja sebenarnya. Makhluk sebab saja, sebab zahir. Bolehlah kita berinteraksi dengan sebab zahir, tak ada masalah. Nak berniaga, nak usaha ikhtiar, nak dapat surat sokongan, silalah, tak ada masalah. Tapi jangan pergantungan hati dengan yang zahir tadi. Pergantungan hati mesti dengan yang hakikat. Sebab hati ni tempat tilik Allah Ta'ala. Yang zahir tu tak apalah. Boleh je. Kita minta buat surat minta bantuan. Kita minta dapat surat sokongan. Kita buat marketing. Kita buat apa usaha ikhtiar, boleh. Kita pergi jumpa doktor pakar. Kita ada penyakit. Buat rawatan. Silakan, tak ada masalah. Yang masalah bila kita lihat seolah-olah doktor yang menyembuhkan. Bila kita lihat seolah-olah manusia yang mengayakan kita. Kita melihat seolah-olah dunia yang membahagiakan kita. Tidak. Kadang-kadang dunia ada di tangan, tapi tidak masuk kebahagiaan dalam hati. Kerana hakikatnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kami sebut la ilaha illallah, rangkumkan dalam hati itu la ma'buda illallah, la maqsuda illallah, la matluba illallah, la darra illallah, la nafi'a illallah, la syafi'a illallah, la raziqa illallah. Kena masukkan. Kira itu yang dituntut daripada kalimah la ilaha illallah. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada kuliah yang akan datang di muka surat 123. Jangan bergantung paut pada dahan yang rapuh, itu tajuk yang diberikan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama naqta'adha bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma nqulna min dhulil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.